You kalau dah buat macam ni, dia macam dah nampak strategi untuk memelayukan arak ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Saya doakan semua tuan-tuan dan puan-puan dan anda semua sihat sejahtera. Alhamdulillah. So sekarang ni kita dah boleh rentas negeri. So kepada yang nak pergi bercuti ke nak jumpa mak bapak tu, buat RTK dululah kan, test kesihatan masing-masing. Kalau okey, teruskan perjalanan anda. Kalau tak okey, kena tahan sikit supaya tak merebak penyakit COVID ni kan. Alright, so hari ni saya Kamaru, saya nak bercerita sikit, nak sharing sikit berkenaan dengan isu sekarang ni yang timah-timah ni, arak yang bernama timah ni, yang arak yang bernama kemelayuan ni. So sebenarnya isu arak timah ni puncanya sebab ada satu nama timah tu, yang kedua tu yang Kapten Speedy tu, yang gambar dia pakai serban dengan janggut tu. Sebenarnya Kapten Speedy tu adalah seorang penguasa polis, semasa penjajahan, era penjajahan British. Itu asal usulnya. Tapi yang jadi masalah sekarang ni, nama timah tu, apa tujuan nama timah sebenarnya apa tujuan dia, itu yang kita nak tahu. Kalau kita tengok Kapten Speedy tu dengan pakai sorbannya, dengan janggutnya, sebab kalau kita tengok ni, kalau penguasa polis ni kira macam orang cerdik pandai lah kan, nak jadi bos polis. So kalau tengok zaman-zaman dulu, orang Eropah dia pakai sorban dengan janggut ni sebab itu adalah style orang cerdik pandai dulu. Sebab zaman kegelapan Eropah dulu, dia orang tak pandai, masa dia orang, ialah kejatuhan dia kan, dia ambil ilmu daripada zaman kegemilangan Islam dulu, daripada ulama-ulama dan cerdik pandai Islam. Dia orang belajar daripada kedoktoran, daripada Ibn Sina, belajar tentang kimia, belajar tentang sains, belajar macam-macam lagi lah, matematik, dari Al-Khwarizmi dan macam-macam lagi. Sebab orang-orang cerdik pandai Islam ni, dia ikut sunnah, dia pakai serban, dia pakai janggut. Memang orang bijak dulu dia pakai serban dengan janggut. Sebab tu yang gen yang ni dia pun terpengaruh lah juga. Nak jadi cerdik pandai pakai serban, pakai janggut. Okey. Tapi dalam kes ni yang jadi isunya, arak yang dihasilkan di Malaysia ni guna nama timah, dimelayukan dan guna gambar tu. Yang tu yang dimasalah, sebab dia macam nak memelayukan ataupun menormalisasikan arak ni dalam kalangan Melayu, khususnya orang Islam dekat Malaysia ni lah. Saya tak nak cakap pasal sejarah ni, nak cakap pasal arak timah lah ni. Kenapa? Saya tengok kes ni lebih kepada cara ataupun strategi untuk memelayukan arak di kalangan orang Melayu dan membiasakan arak ni dengan orang-orang Islam. Walaupun benda ni berlaku, sebenarnya kat Malaysia ni dah ramai dah orang Melayu Islam ni minum arak sebenarnya. Depan mata saya sendiri saya tengok pun jadi pening tau. Nak tegur nanti bergaduh. Cakap slow-slow macam ni. That's why saya pun create jugalah video ni kepada sesiapa yang Islam yang minum arak ni, bertaubatlah, berhentilah. Dan yang buat nama arak timah ni, tolong tukar nama lain lah kan. Sebab ini adalah, you kalau dah buat macam ni, dia macam dah nampak strategi untuk memelayukan arak ni, mengislamkan arak ni. Dah macam nak mengajak orang Islam ni lebih ramai minum arak. Nampak tak cara tu, taktik tu. So benda ni tak boleh buat kat Malaysia. Sebab kalau nama dia Islam, memang dia tak boleh minum arak. Itu saja nak bagi tahulah kepada orang Muslim ni. You tak payahlah nak pandai-pandai nak tukar nama ni, boleh minum pula. Tak boleh menghalalkan arak ni disebabkan nama, ada nama-nama usul Melayu ataupun nama-nama Islam. Guna-guna gambar-gambar yang boleh memelayukan dan mengislamkan arak tu. Macam tu tak boleh. Bukan cara untuk menghalalkan arak. Sebab kalau ini saya nak bagi tahulah kepada orang Islam ni, arak ni adalah dosa besar. Okey. Allah Subhanahu Wa Taala ada berfirman lah banyak dalam ayat Quran ni, dan saya bagi salah satu contoh ayat Quran lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ini surah Al-Maidah ayat ke-90. Apa Allah kata? Wahai orang-orang yang beriman, bahawa sesungguhnya arak, judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang anak panah adalah semuanya kotor, keji dari perbuatan syaitan. Oleh itu hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya. Surah Al-Maidah ayat ke-90. Arak dan semua-semua yang saya sebut tadi itu adalah amalan-amalan syaitan. So kepada orang yang Islam, orang Melayu yang Islam ni, ini ayat Quran yang Allah tolong, semua arak ni adalah syaitan, perbuatan syaitan. Kalau ikut jadi perangai syaitan lah. Bukan saya kata, ni Al-Quran ni, surah Al-Maidah ayat 90. Nabi pun pesan juga. Ini Nabi ada bagi ni daripada Abu Malik bin Al-Ansari radhiyallahu anha. Dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasrabanna nasun min ammati khamra yusammunaha bighairi ismiha. Maksudnya, demi sesungguhnya manusia di kalangan umatku akan minum arak yang mereka menamakannya dengan nama yang lain. Riwayat Abu Daud 3688. Nabi dah tahulah dulu umat dia akan minum juga arak, tapi nama dia lain. Sekarang ni isu timah ni lah. Nabi dah tahulah dulu dah dia. So sekarang ni betul dia nak buat nama timah pula ni, nak memelayukan atau menormalisasikan atau membiasakan nama arak ni supaya nampak Melayu sikit. So jadi ramailah boleh tarik orang Melayu pula. Melayu Islam ni minum arak ramai-ramai. Dan sekarang pun dah ramai, nak suruh tambah lagi. Cantik. Cantik. Ni kita dengar lagi ni amaran daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawah wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an zikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun. Maksudnya ni Allah bagi peringatan ni, sesungguhnya syaitan itu hanyalah bermaksud mahu menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dengan sebab arak dan judi. Nampak tak? Dan mahu memalingkan kamu daripada mengingati Allah dan daripada mengerjakan sembahyang. Oleh itu, mahukah kamu berhenti daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan kotor itu, atau kamu masih berdegil? Surah Al-Maidah ayat ke-91. Allah beritahu arak ni akan membuat permusuhan dan kebencian di antara kamu. Supaya arak ni, kalau kita, orang Islam minum arak, dia akan buat kamu tak ingat Allah, tak solat. Maka bila tak ingat Allah, tak ingat solat, maka berlakulah kekacauan dan kerosakan dalam masyarakat. Ini amaran yang Allah bagi. So nama Melayu ke, nama timah ke apa, tak boleh menghalalkan arak ni. Okey, ni saya nak baca lagi ya. Nabi bagi lagi ni, bagi amaran lagi ni, bagi peringatan daripada Jabir radhiyallahu. Sabda Nabi SAW, maksudnya sesungguhnya Allah menjanjikan azab kepada peminum arak dengan minuman lumpur kebinasaan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah lumpur kebinasaan itu? Baginda menjawab, peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka. Riwayat Muslim. Hadis yang ke-2002. Sanggup ke nak minum lumpur ni? Lumpur yang dia masukkan dah peluh penghuni neraka atau perahan ahli neraka. Siapa-siapa yang minum arak ni, hati-hatilah. Ini hadis Nabi ni, riwayat Muslim ni. Ini dalam Islam sendiri ada hukum dia, hukum had, hudud dia dalam bagi yang minum arak ni. Nak bagi tahu sikit lah. Hukum minuman yang memabukkan sama ada arak atau yang lainnya adalah dengan sebatan 40 kali dengan syarat-syarat yang akan dijelaskan nantilah.
pemerintah harus menjalankan hukum tersebut sehingga 80 kali sebatan sebagai tambahan dengan hukum ta'zir. Ini berdasarkan hadis Nabi dari Anas radhiyallahu. Okey, maksudnya Nabi SAW menyebab peminum arak sebanyak 40 kali sebatan dengan pelepah tamar dan selipar. Riwayat Muslim. Ada yang 1706. Lagi ini daripada Anas radhiyallahu anhu. Nabi cakap apa? Maksudnya Nabi SAW menyebab peminum arak dengan pelepah tamar dan selipar sebanyak 40 kali. Abu Bakar juga pernah menyebab 40 kali. Pada zaman Umar radhiyallahu anha, ramai orang dari pendalaman dan kampung datang ke Madinah. Lalu Umar bertanya kepada para sahabat, katanya, apakah pendapat kamu tentang hukuman sebab atas peminum arak? Jawab Abdul Rahman bin Auf, aku fikir kamu menjalankan hukum hudud yang paling ringan. Abdul Rahman berkata, selepas itu Umar menghukum 80 kali sebatan. Riwayat Muslim, hadis yang 4551. So, tindakan Umar tersebut menunjukkan bahawa sebatan yang melebihi 40 kali adalah ta'zir dan bukannya hudud. Itu nak cerita lah, zaman Umar lagi serius. Okey. So, tuan-tuan dan puan-puan fikirlah sendiri. Kalau nampak ke kawan-kawan yang minum arak ni, suruh dia orang tengoklah Google, pakcik Google, buka Google tu, pakcik Google tu tarik. Kes aksiden meningkat, kes keganasan rumah tangga meningkat, dan kes jenayah meningkat disebabkan arak ni. So, disebabkan arak. Tak kira arak timah ke, arak bukan timah ke, arak lain pun sama je. Tapi sekarang ni tujuan arak timah ni yang bahaya ni, sebab dia nak memelayukan arak ni. So makin lama ni makin ramai lah orang Melayu Islam ni akan minum arak. Kalau bila nama ni dah bertukar, so dia dah jadi macam kebiasaan pula, normalisasi. Okey, ini yang kita takut. Dia orang jadi macam benda biasa. So benda ni kena settle lah cepat-cepat. Sebab kita arak ni kita tahu bukan untuk orang Islam. Arak ni untuk orang bukan Muslim saja dekat Malaysia ni. Okey, senang saja, settle, itu je dia nak bagi tahu. Yang orang Islam minum arak ni, hati-hatilah. Selesa dia memang teruk, bukan saja kat atas dunia ni, akhirat lagi teruk. So cuma nak bagi tahu tu je. Tukar nama timah, buat nama lain lah. Senang. Jadi orang Melayu Islam ni pun tak biasa sangat dengan nama pelik-pelik ni, dia tak berani sikit. Okey, saya rasa cukuplah setakat tu ayat-ayat Quran yang saya dah baca dan beberapa hadis Nabi supaya menjadi peringatan kepada kita supaya kita menjauhi arak, tak minum langsung, kalau boleh tak payah tengok langsung lah, lagi bagus. Okey, semoga anda semua mendapat sedikit ilmu daripada perkongsian kali ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.